Ialah macam yang Muhammad cakap tadi, proses ni proses baru. Okey. Bukan setakat Kedah saja yang alami masalah macam kita, saya rasa semua negeri yang terlibat. Tapi walau bagaimanapun benda macam ni semua negara dah lalui. Tinggal Malaysia yang masih lagi follow cara lama. So sekarang kita memang ikut prasyarat yang ditetapkan oleh FM dan AFC. So kita proses ni pada saya sangat bagus. Dan tapi progres dia akan kita dapat daripada semasa ke semasa. Mungkin akan selepas melewati tahun pertama, kedua, ketiga, baru kita akan nampak smooth dia perjalanan KDA FC yang ni akan berjalan dengan, saya rasa dia akan lebih dengan orang yang berminat dengan kelab, pihak-pihak korporat yang ingin membantu membeli ataupun beli kita punya saham, sponsor. Walaupun kita baru buat macam sekarang ni, saya nampak proses ni dah mula orang macam berminat, kan, berminat untuk macam-macam collaborate dia nak buat dengan KDFC. Tapi kita mesti selidik betul-betul lah, yang betul-betul serius, yang betul-betul ada kemampuan untuk nak collaborate dengan KDAFC. Dia kalau ikut semua under KDAFC profesional, semua jawatan-jawatan yang termaktub dalam KDAFC itu semua profesional punya orang panggil apa, susun atur dia. Sebab dia dah umpama satu perniagaan syarikat. Dia bermula daripada CEO, seterusnya kepada technical director, ada jawatan-jawatan yang ni, sampailah coach, Super League, Piala Presiden, Belia dan Under 17. Itu saja 4 tim tu bawah pentadbiran KDAFC. Okey, dia dari segi pentadbiran memang ada kejutan, tapi kalau kita tengok situasi semasa yang dalam training dah viral beberapa player tu, kita nampak macam sebahagian tu dah tahu. Tapi kalau ikut kepada perancangan tim, masih ada lagi. Cuma masa untuk set up pasukan dia habis bulan Februari. Maksud dia close untuk kita cari player tu masih lagi ada. Maksud dia kita pun dalam urus sebuah pasukan ni kita tak boleh kelang kabut cepat-cepat. Tapi alhamdulillah kita dapat siapkan tim kita ni hampir 99% complete. Ada sikit-sikit lagi yang kita rasa perlu kita touch up. Dan kita pun tak boleh cerita dalam waktu ni kita dah 100%. So ada beberapa benda yang kita perlu, macam saya cakap tadi, susun atur dengan coach agar tim kita lebih mampan pada masa akan datang. InsyaAllah kita tak jauh daripada tim 2020 dan kita boleh bersaing dengan hebat tahun 2021. Pegawai-pegawai pun kebanyakan pegawai kita ikut prasyarat FM. Dia ada susun atau dia satu siapa-siapa yang perlu ada dalam pasukan. Yang tak perlu tu kita tak ada lah. Pemain pun sama, tapi pada tahun ni kita lebih tumpu kepada pemain Piala Presiden untuk kita upgrade ke atas. Maksud dia kita tak banyak ambil player-player luar, ada juga tapi tak banyak macam tahun 2020. Dan kalau ada keperluan untuk kita support, kita akan main daripada tim Piala Presiden dan Belia untuk local player. Kalau ikut kepada saya punya hasrat, okey, macam saya cakap tadi dalam Kongres, FA ni punya 20% dalam KDAFC. Sebab apa? Sebab prasarana kita masih lagi kita sewa, kita pinjam padang dan sebagainya. Bila benda ni berlaku kepada FC, kita akan cari jalan, insya-Allah, kalau boleh duduk dalam satu jangka masa. Kalau ada pelabur-pelabur atau orang yang sebenarnya ada orang yang berminat, kita perlu ada kita punya sport kompleks sendiri, kita perlu ada walaupun kita tak setanding JDT, tapi dengan certain budget kita mampu untuk bina benda-benda ni. Jadi di samping tu kita akan raise up kita punya paid up capital. Macam contoh JDT kata dia ada 1 bilion. Pasal apa? Pasal dia selain daripada tim, dia ada dia punya stadium sendiri, dia punya apa sendiri. So kita pun nak ke macam tu lah. Tapi kita ada cara kita tersendirilah. InsyaAllah tak lama boleh kita capai. Yang penting kita kena pasang niat elok. Okey.
Alright. Terima kasih Habib Hanoh, terima kasih.